Testing, testing, 1, 2, 3. Habis bateri. Udah pasang bateri. Oh, bateri. Enggak, enggak. Kau isi satu, kau standby satu. Enggak, kau isi yang satu standby. Mana tahu baterinya habis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih misi majelis yang dikasihi Gondohing pula alias Dar. Ini baru turun dari Ranau ini. Nggak ada rehat semalam di Keningau, di Pensiangan, di Tenam. Pagi tadi sampai ke tengah hari Gondohing alias Dar dan istri beliau. Dan juga tuan rumah Siawang kuasa. Kita belum berkuasa, Siawang sudah ada kuasanya ini. Bagus betul. Mudah-mudahan ada berkatnya. Wang kawan lama berkuasa kau di sini. Ya. Rakan-rakan pimpinan, warisan, naib-naib presiden, majelis tinggi, hadirin yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya memohon ampun dan maaf. Kerana saya tidak tahu kamu tunggu jam 11. Pasal saya habis sana tidak tahu jam berapa. Ya, jadi agak banyak yang sangkut-sangkut. Tukar lagi. Kalau Perdana Menteri asyik ditukar-tukar saja. Rupanya ditukar juga. Mic sudah 4 sudah Perdana Menteri. Mic pun ditukar. Ampun juga punya barang. Jadi hadirin yang dihormati sekalian. Sebenarnya pilihan raya ini cukup penting kepada kita. Ia merupakan satu titik sejarah dan waktu yang akan boleh menentukan masa depan negara Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Salah langkah kita, salah tindak tanduk kita untuk mengundi dan menyokong mana-mana pimpinan, mana-mana kerajaan, maka negara ini akan terjerumus dalam landasan yang tidak sepatutnya. Ini akan mengakibatkan seperti apa yang berlaku pada hari ini di negara Malaysia. Saya masih ingat, masa saya dalam UMNO harapan cukup tinggi untuk ingin meletakkan juga memberi sumbangan kepada negara. Berbagai portfolio yang saya pegang semasa saya berada dalam Barisan Nasional. Bukan hanya Menteri Kampung, Menteri Jaga Ayam dengan Telur pun ada, Perdagangan Dalam Negeri, Menteri Kebudayaan Perpaduan pun. Jaga menari tadi, saya dengar dendangan lagu, teringat saya kampung saya sempurna. Ya. Tapi membimbangkan saya. Sebelum kita mencapai kemerdekaan, harapan orang tua-tua kita yang datang daripada pelosok kampung tidak tahu pun membaca, tidak tahu pun dalam kehidupan bagaimana anak cucu mereka akan rasanya jauh lebih baik daripada apa yang mereka nikmati. Cukup tinggi doa yang telah mereka lafazkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhan, tunjukilah jalan yang benar kepada umat untuk membelakan negara ini dan umatnya sedikit sebanyak mendapat keredaanmu. Jalan-jalan hidinas siratal mustaqim. Supaya umat ini akan dapat menikmati keadaan kehidupan yang cukup baik. Itulah doa-doa orang tua-tua kita. Ya, saya masih ingat, saya masih kecil. Selalu saya sebutkan tahun 1962 di Semporna. Bila datang Cobble Commission ke daerah Semporna, Lord Cobble, Tun Ghazali Syafi'i bertanya dengan beramai penduduk, bukan hanya di Semporna, di merata tempat, di seluruh negara Malaysia. Sama ada kita setuju berpakat untuk membentuk yang dinamakan negara Malaysia di Brunei
ditawarkan dengan berbagai jawatan. Malahan kita sedar dan tahu ada juga pergeseran di situ. Minta supaya agungnya dulu daripada Sultan Brunei, tidak menjadi. Ditawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri kepada Zahari itu, ditolaknya itu. Berbagai keadaan yang berlaku. Kita dalam perjuangan ini bukan jawatan yang kita harus kejar. Jawatan itu membolehkan kita memberi perkhidmatan kepada umat. Nyawa yang diberikan kepada umat untuk bernapas, berjalan ialah untuk berbakti kepada umat itu. Pasal itu diturunkan ayat di muka bumi ini, yaitu Rasul itu diturunkan rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmat untuk orang Tuaran. Bukan rahmat untuk Siagiji. Sabah Maju Jaya. Daripada Ranau saya tengok kedainya yang dulu saya lalu tidak ada lagi. Kedai itu sudah ada tapi lomba dia punya nama Sabah Maju Jaya. Bagus itu Sabah Maju Jaya. Mencari tanda saya daripada Ranau, nasib ada Petronas. Sabah Maju Jaya. Saya pergi Longpas ya, tidak ada tandas. Pergi hutan mau buang itu barang. Sabah Maju Jaya. Kemana kita mau bawa umat ini? Almarhum Tunku melafazkan bahwa kita tidak mengira bangsa dan agamanya. Hari ini bangsa menjadi perhitungannya. Daerahnya menjadi perhitungannya, negerinya, wilayahnya menjadi perhitungan, menjadi pimpinan beramal di muka bumi ini. Tidak dikira amalannya. Manusia seharusnya jangan kira kulitnya. Jangan kira bangsanya. Tapi amalannya. Terkadang itu. Maka dengan itu tidak pernah Menteri Keuangan di negara Malaysia datangnya daripada Sarawak. Datangnya daripada Sabah. Peruntukan dibagi macam mau cucuk gigi saja itu. 6 bilion tepuk tangan Siagiji. 6 bilion dikasih untuk Sabah untuk menjadikan, saya masih ingat lagi dengan Datuk Najib bila dia tanya di Ranau, brother, what do you think about the infrastructure in Sabah? If we were to spend money to ensure that air, bekalan elektrik, jalan raya dapat kita realisasikan, berapa peruntukan? Saya beritahu dengan Datuk Najib, 90 bilion. Wih, banyak juga dia bilang. 90 bilion, banyak. Boleh hilang duit berbilion. Betul tak? Takkan tak boleh untuk membangunkan negeri Sabah ini. Saya berharap pilihan raya kali ini banyak petunjuk Tuhan kepada umat hari ini. Kita telah tumbangkan UMNO Barisan Nasional Pilihan Raya ke-14. Ya? Kita telah bergabung di antara yang dahulu berlawan, tidak masuk dalam pemikiran saya. Naib Presiden UMNO, bekas Presiden UMNO, bekas timbalan Presiden UMNO, boleh bergabung dengan DAP, dengan PKR, dengan bekas pimpinan UMNO untuk menumbangkan UMNO itu. Tumbang UMNO. Pilihan Raya ke-14. Yang menumbangkan UMNO bukan DAP. Yang menumbangkan UMNO bukan PKR. Yang menumbangkan UMNO bukan Bersatu. Yang menumbangkan UMNO bukan Datuk Syafie Aptal. Yang menumbangkan UMNO BN ialah rakyat di negara Malaysia ini. Hari ini pilihan raya datang. Banyak pemimpin lepas penamaan calon ini. Datanglah. Yang tidak pernah datang, si Ismail Sabri datang ke Tuaran. Jumo sama dek. Ya nabar alat. Alat. Si Ismail Sabri bilang alat dek. Datang juga ke Tuaran. Kenapa datang ke Tuaran? Pasal dorong tahu ada rakyat Malaysia yang berada di Tuaran yang boleh mengundi, menentukan masa depan dorang. Jadi Perdana Menteri di Putrajaya. Kita tidak pernah pikir itu. Kuasa kita ini yang ada kepada kita
boleh menentukan kedudukan mereka di Putrajaya. Tapi terkadang kita hanya melihat bahwa dorang yang berkuasa. Sekarang ini bubar dewan tidak ada kuasa. Yang kuasa ini si Awang berkuasa. Betul bang? Awang kuasa. Bukan lagi si Ajiji. Bukan lagi Ismail Sabri. Percayalah dengan saya. Dorang datang kemari ini. Jumpa. Merayu undi. Pasal dorang tahu kamu yang berkuasa itu. Pasal itu saya datang. Dari Pensiangan, dari Tenom, daripada Keningau semalam sampai ke Ranau. Jumpa Gunduhing, Markus Situn, jumpa Gunduhing, Ali Asgar. Ya. Berbagai-bagai yang dilakukan. Gunakan kuasa ini sebaik mungkin. Jangan salah tindak tanduk kita. Pastikan, saya masih ingat. Masa saya digantung, dipecat. Lepas itu, sebelum itu, dibuang saya daripada kabinet. Pasal suara banyak lantang di kabinet, berminggu-minggu. Ya. Saya beritahu dengan rakan saya, Datuk Najib. Tolonglah jangan, ini perkara yang tidak baik. Merosakkan nama UMNO, merosakkan negara Malaysia. Waktu itu saya nasihat, saya selaku makmum dia imam, saya tegur bacaannya salah, rukunnya itu tidak salah. Maka saya berwajib sebagai seorang insan manusia menegur imam kalau salah bacaannya. Ya. Sampai ketikanya imam rukunnya tidak sempurna, saya kena lari daripada saf itu. Kena ibadatnya itu tidak sempurna gitu. Ya. Bukanlah ibadat saya sempurna pasal saya datang dari sempurna, tidak. Tapi bila saya sedar dan tahu keadaan itu, saya perlu menegur. Tegur dengan baik, bukan dengan secara kasar, tidak. Di kabinet, dalam majlis UMNO, di rumah dia. Brother, don't do this. You will destroy the country, you will destroy the name of UMNO. Ya. Bukan main. Dipecat saya. Bila saya dipecat, digantung saya. Digantung saya terima. Tidak pun dipanggil dalam jawatan kuasa disiplin. Digantung saya, dibuang saya dari UMNO. Saya berada di Madinah. Salat asar saya. Besok pagi saya tanya ulama daripada Syria. Saya bilang, terjemahkan. Mutawib saya beritahu, ini ceritanya, ini keadaannya. Pakcik saya, bapak saya Tun Sekaran itu orang UMNO itu. Adik saya itu, Datuk Yusuf itu, UMNO. Najib itu, is a brother, like brother to me. Pasal kami membesar dalam perjuangan. Waktu muda saya lagi. Masih lagi muda pula. Dah tua sangat. Jadi bila saya lihat keadaan ulama itu beritahu. Dia bilang. Itu kau punya adik. Itu kau punya pakcik. Itu UMNO itu. Itu dunia itu. Yang besok kau mati yang dikira bukan pakcikmu. Bukan adikmu. Yang dikira apa perbuatanmu. Amalanmu itu. Di akhirat itu. Jadi kita ini beramal. Ya, saya tidak mau pasal itu bila saya ketua menteri, saya haramkan kayu balak gitu, diekspor ke luar negara. Betul? Tidak ada kayu balak. Saya pergi Ranau, saya tengok ada dong lori, saya suruh berhenti lori begitu. Bukan saya yang menyuruh, penguasa. Suruh berhenti, lepas itu jangan. Saya dengar, kenapa dipotong kayu balak ini? Ya. Dulu, masa saya sebelum ketua menteri, gajah mati. Di Kinabatangan hampir tiap-tiap bulan. Sekarang ini gajah bukan mati, tapi bagi mati orang itu. Betul. Di Kelabakan bulan lalu, keluar gajah dari hutan, dipijaknya orang itu di Kelabakan. Mati orang itu. Pasal apa? Gajah pun pandai marah. Pasal rumahnya diroboh di hutan. Banglonya itu, kedainya itu sudah tidak ada. Dipotong kayu balak. Marah gajah itu. Nasib tidak boleh mengundi gajah. Kalau mengundi warisan itu diundinya itu. Baru keluar itu bulan lalu. Jadi ini yang kita nakkan. Pasal apa kita mau gajah? Gajah itu perlu dijaga. Jangan potong, jangan ini. Tidak. Tangan-tangan manusia inilah yang menghancurkan keadaan environment di peringkat dunia ini.
Kita tidak sedar ada sebabnya pokok kayu Bukit Bukau itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keadaan melindungi berbagai umat makhluk Tuhan, termasuk binatang. Karena kita ini bukan hanya penghuni manusia di dunia, binatang juga menjadi makhluk yang perlu hidup, yang perlu makan, yang perlu perlindungan. Dan kita rahmatan lil alamin. Ayat itu diturunkan, kita rahmat. Saya bukan ketua menteri sempurna itu, saya ketua menteri Tuaran itu. Saya ketua menteri Tambunan. Pasal itu bila si Pairin ada sana, depan si Pairin. Tun Richard Melanjun minta peruntukan buat gereja. Dia minta, dia bilang Datuk Seri boleh bagi kami peruntukan. Saya bagi peruntukan 2 juta di Tambunan untuk gereja. Imam Syafiq, Imam kenapa lah betri-betrinya boleh berubah-ubah ni? Okey ni. Mustahil. Bagi peruntukan. Tidak berarti bila saya bantu umat yang bukan Islam, maka habislah, terhakislah keislaman saya. Tidak. Saya masih sebagai seorang orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu pegangan saya. Tapi dalam kita memimpin umat, kalau kita hanya memikirkan nafsu kita, politik kita, maka itu tidak membolehkan umat bersatu padu. Pasal itu kita wujudkan parti warisan. Tujuannya untuk menyatukan umat parti berbagai bangsa, bukan satu bangsa. Betul? Ini tidak. Parti satu bangsa. Kadang-kadang ada juga bangsa-bangsa lain itu. Itu yang saya maklumkan kepada tuan-tuan. Kali ini saya pendekkan cerita bahawa yang penting kepada kita, gunakan hak tuan-tuan selaku para pengundi pilihan raya ke-15, penamaan calon 5 hari bulan, pengundian 19 hari bulan. Saya nasihatkan orang Ranau, jangan Aramaiti. Aku takut Aramaiti tidak terbangun pagi-pagi, tidak dapat mengundi. Kau tahu lah zaman-zaman dulu, macam-macam berpolitik ini. Kalau dia tahu kawasan itu tidak mengundi, Aramaiti dia. Pasal itu, kalau kita tengok track record itu, dia punya minum-minum itu berbagai-bagai keadaan nak menang pilihan raya. Macam tadi, Gunduring Ali Asgar beritahu, datang pilihan raya, tawarkan jawatan, tawarkan macam-macam. Jangan dengar. Di Sempurna itu bukan ditawarkan. Jembatan Pulau Bumbung diumumkan oleh Dola Badawi di parlimen, diluluskan. Tidak ada jembatan sampai sekarang. Jembatan Labuan itu berapa kali sudah diluluskan itu? Tidak jadi-jadi jembatannya. Tapi di Pulau Pinang jembatan sampai 2. Tidak cukup jembatan di Pulau Pinang 2, dibuat lagi terowong. Under seawall laluan dia oleh si Guan Eng dan kawan-kawan dia. Keadaan-keadaan ini kadang-kadang kita tidak melihat. Ini sebahagian daripada kalau kita selaku pimpinan, dosa kita selaku pemimpin. Itu dosa-dosa kita itu. Kena amanat itu. Pasal itu bila kita jadi ketua, pimpinlah umat sebaik mungkin yang ada. Bayangkan, bila kita tumbangkan Barisan Nasional, Pakatan Harapan diletakkan, saya masih ingat, kita tukar logo Pakatan Harapan. Ada harapannya kali ini. Bergabung si Mahathir, si Anwar, Guan Eng, Kit Siang, Mak Yudin, Syahri Abdal. Macam-macam bergabung. Yang dulu berlawan, berkawan. Tumbangkan PN. Presiden, timbalan presiden, 2 timbalan presiden, UMNO. Si Mahyudin sama si Anwar. Yang satu luar penjara, yang satu dalam penjara. Anwar Ibrahim. Kami sampai orang penjara pun kami bergabung untuk menumbangkan UMNO dan BN itu. Betul. Dikeluarkan si Anwar secepat yang mungkin. Dilepaskan daripada hukuman penjara. Tidak ada full freedom. Tidak
Tidak ada syarat-syarat yang diletakkan kepada Anwar. Dilepaskan. Waktu itu siapa Perdana Menteri? Mahathir. Melepaskannya sehingga membolehkan Anwar Ibrahim bertanding di Port Dickson. Keluar penjara, bertanding Port Dickson. Sudah tanding Port Dickson. Bulan depan saya Perdana Menteri. Aku bilang ampun aku nyebarang. Teringat aku lagu-lagu dalam UMNO. Menang sejak Gapar Baba ditumbangkannya. Saya juga yang menolongnya beri Sabah ini. Waktu itu. Ya, Dr. Asbullah tahu ini semua ini. Kita dulu dalam UMNO dia bekas pengarah pendidikan dahulu itu. Tapi pengarah pendidikan di belakang pun mendidik UMNO juga itu. Dahulu lah bukan sekarang. Kawan-kawan lama ini. Tapi bila saya melihat keadaan ini. Sampai bila Anwar Ibrahim dilepaskan dari penjara. Lepas itu jadi MP di Port Dickson. Istri dia timbalan Perdana Menteri. Guan Eng Menteri Keuangan. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Menteri Perdagangan Dalam Negeri. Bermacam-macam jawatan. Mat Sabu yang tidak tahu berperang jadi Menteri Pertahanan. Menabi lagi Mat Sabu. Bukan main dah. Menteri Pertahanan. Tapi gara-gara oleh kena nafsu. Tun Mahathir dengan Anwar gaduh. Bila gaduh siapa jadi Perdana Menteri? Bermacam-macam. Mahyudin datang jumpa saya pilihan raya Kimanis. Pilihan raya Kimanis. By election. Yang si Karim Bujang yang calon itu. Lepas itu jumpa dengan saya. Dia mau jumpa empat mata. Berada saya sudah runding dengan Anwar. Runding apa itu? Dia Perdana Menteri, dia timbalan si Mahyudin. Aku bilang macam mana Tun? Oh kita buang dia. Lillahi ta'ala. Ini bukan saya cakap bohong, ini viral ini. Kasih tahu si Mahyudin itu. Lepas itu, bila berlaku saya nasihatkan, jangan. Macam mana kau jadi timbalan Perdana Menteri, sedang kau sudah pun jadi timbalan Perdana Menteri. Sudah kau jadi timbalan Perdana Menteri, kau pecah belah lagi partimu bersatu. Diambilnya 7, Tun 6. Diorang 13 saja itu menang itu. Bersatu itu. Berpecah. Tapi ikut nasihat saya juga bagus ya waktu itu. Balik Kuala Lumpur. Bila balik Kuala Lumpur, datang pula idea yang lain. Berlakulah pula yang dinamakan membuat keputusan untuk siapa Perdana Menteri di hotel. Macam-macam Malaysia ini. Melantik Perdana Menteri kerajaan dibuat di hotel. Bukan hotel transit. Hotel Sheraton. Hotel itu. Bayangkan, berunding di situ supaya siapa jadi Perdana Menteri. Mahyudin Perdana Menteri. Yang dulu dia tidak pegang niat itu. Mengubah keadaan senario politik negara ini yang kita berjanji kepada umat di Malaysia. 32 juta umat di Malaysia. Harapan tinggi. Ada yang datang dari mereka, ada yang datang dari Singapura, ada yang datang dari China. Balik untuk mengundi kita. Supaya keadaan landscape pemerintahan negara ini berubah. Tidak berubah. Anwar bukan main berucap reformasi, reformasi. Reform apa? Perangai dari UMNO sampai sekarang tidak berubah. Kemana mau dibawa negara ini? Ini yang membimbangkan saya sebagai seorang pemimpin di negara Malaysia ini. Saya bimbang. Bukan saya tidak mau bergabung. Saya boleh bergabung. Pasal itu tuntutan ajaran Islam. Lebih banyak pahalanya kalau kita mengikut ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i itu menyatakan bahawa kalau umat berpadu itu lebih banyak jamaahnya, lebih banyak pahalanya. Tapi jamaahnya ini yang didorong bukan untuk beramal, didorong oleh nafsu mereka. Nafsu apa itu? Perdana Menteri. Nafsu apa itu? Projek. Kayu balak pun dipotong sampai gajah pun keluar. Betul kan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya berharap keadaan negara kita ubah. Pasal itu bila saya jadi ketua menteri, saya buat perubahan yang besar. Pertama, kita tuntut perjanjian 63 bawa pergi parlimen. Hari ini Sabah menjadi wilayah. Yang membawa bukan si Ajiji. Boleh pula dia cakap apa yang Datuk Syafiee buat, apa yang dibuatnya. Yang dia buatnya billboard Sabah Maju Jaya. Saya buat MS63.
Oh, dia tidak buat apa-apa. Gaduh dengan Mahathir. Saya letak sales tax terhadap Petronas. Tidak pernah dibuat oleh Tun Mustafa. Tidak pernah dibuat oleh si Haris. Tidak pernah buat si Pairin. Saya yang perkenalkan cukai 5% baru kepada Petronas. Hasilnya 2 bilion. Yang si masih dibelanja ini. Oh, Syafiee tidak buat apa-apa. Dorang buat banyak. Sabah maju jaya. Kincing pun pergi hutan. Sekolah dia. Macam mana kita mau memimpin umat? Bukan umat ini kita bantu dengan slogan dan dengan lagu-lagu. Kalau kamu undi kami, akan kita bangunkan negara ini. Sudah diundi beberapa tahun, masih sekolah tidak ada tandas. Masih sekolah bapapan. Kau pergi Kota Belud, sekolah masih bapapan ini. Betul, Sejan? Ada sekolah papan itu. Ini Dokter Asbullah ada ini, pura-pura tidak dengar dia. Bekas pengarah pendidikan. Sekolah papan. Saya masih ingat, di kampung saya beli komputer, Datu Hisham 500 juta beli komputer. Dibekalkan kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Perancangan apa itu? Supaya anak-anak boleh membaca, untuk boleh belajar macam mana penggunaan komputer. Orang tidak buat kajian mendalam. Di kampung Larapan di Sempurna, tidak ada elektrik begitu. Bila saya pergi Larapan, saya nampak komputer di storeroom. Saya bilang, kenapa cikgu kau simpan storeroom? Tuh, tidak ada elektrik tuh. Macam mana mau kami simpan di luar? Bukan perhiasan. Saya jadi menteri kampung, saya buat solar. Hari ini sudah ada 7 pulau di Sempurna yang ada solar bekalan elektrik mereka. Waktu saya jadi menteri kampung, ada solar, ada elektrik. 3 minggu lalu saya pergi kampung, waktu saya tidak ada bayaran. Hari ini, dorang bayar, pergi SCSB lah pulang. Bukan SCSB buat dorang yang membayar pulang. Saya beritahu dengan orang kampung, besok saya berkuasa balik, kamu jangan bayar ini bil. Sudahlah elektrik putus-putus, yang ini bukan dorang yang buat, dorang yang pungut hasil. Kala-kala kita punya minyak, kita punya gas, dorang yang pungut di Kuala Lumpur. Sabah maju jaya. Kemana dia? Janji saja. Sudahlah 63 berjanji tidak tunai. Janji kalau kita menang, Guan Eng kita bagi 20% minyak. Otonomi kita bagi kepada Sabah. Sekali memerintah, Guan Eng saya jumpa dengan Stephen Wong, ketua DAP di Sabah. Pergi pejabat dia, tanya dia. Tidak ada duit. Sebelum menang janji ada duit. Bila sudah menang tidak ada duit. Bagus punya orang. Buat kereta, buat macam-macam, buat jambatan, ada duit. Berapa bilion jambatan Pulau Pinang itu? Bila saya tengok, hari itu saya lancarkan parti warisan di Pulau Pinang, sudah 2 jambatan, ada terowong di bawah, lepas itu ada peri baru lagi. Macam-macam kemudian, bukan kita benci, bukan kita tidak setuju, bantu mereka, pasal mereka juga rakyat Malaysia, di Pulau Pinang itu. Bukan kita marah, ada pencakar langit PWTC, ada pencakar langit KLCC. Kita tidak marah, itu bagus, cantik negara Malaysia. Tapi dalam kamu memakmurkan rakyat di Semenanjung, makmurkan rakyat di Sabah juga yang punya minyak. Hospital ada, tidak ada doktor. Hospital ada doktor, tidak cukup obat. Bayangkan masa COVID, saya bising di parlimen, Perlis dapat vaksin. Hampir berapa peratus? Bateri pun tidak. Kenapa lah dia? Mau musim-musim pula. Tidak ada vaksin. Yang banyak COVID Sabah, yang banyak COVID Sarawak, tapi vaksinnya kurang. Bagaimana meletakkan kali ini? Ada hospital, tidak ada katil. Aku bilang ampun Jokowi barang. Di parlimen kita bentangkan, dengar cerita belanjawan kita bagi kepada Kementerian Kesihatan 20 bilion.
20 bilion bagi dengan Kementerian Kesehatan. Di Sabah ada hospital tidak berkatil. Macam mana orang mau diobat? Tidur di lantai? Macam saya kena penjara, tidur di lantai. Macam mana kita nak membangun umat? Ini yang saya bimbang. Ya. Kita katakan there must be some reform in the system of how we govern this country. Tunggu je lah, orang Bajau ni boleh cakap Inggeris juga. Pasal saya mau viral ini, pasal orang dengar di Kuala Lumpur itu. Boleh juga orang Bajau ni cakap Inggeris ini. Ya, bukan tak boleh lah. Kan? Sikit-sikit saja lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, yang kita perlu bantu rakyat yang memerlukannya. Peruntukan yang diberikan oleh kerajaan, it must be based on needs. Dia berlandaskan dengan keperluan. Kalau sekolah itu diperlukan untuk membina umat, maka bantulah sekolah. Membantu sekolah bukan hanya dengan bangunan. Tidak ada artinya bangunan sekolah menengah di Ladatu, Dr. Asfullah, bersimin. Tapi gurunya tidak cukup. Betul gak dong? Oh, dia pengarah dia dulu ini. Saya tahu. Pasal saya ini pemimpin, saya jelajah masuk kampung-kampung. Saya tahu, saya pergi Long Pasir. Bila saya pergi Long Pasir, saya nampak sekolah rendah. Sudahlah rendah. Saya tengok, cikgu, apa kabar? Baik, Datuk Seri. Bagus kita bincang-bincang sikit. Bilik terja pun tidak ada. Macam mana kita bincang nih? Di kelas. Tidak ada bilik gurunya. Macam mana yang bilang guru ini? Bila lepas itu aku bilang, lama cerita dikasih minum, aku minum 2 botol mineral water, aku mau pergi tandas. Cikgu ada tandas, tidak ada tandas. Jadi budak-budak macam mana kalau bohong itu? Dia bilang tuh, dorang lari pergi hutan itu. Jadi benar, ini lillahi ta'ala, ini saya haji nih, bukan saya cerita. Ini bukan dongeng. Saya sebagai seorang Islam, bukan saya mereka untuk saya berucap, untuk kamu didendangkan dengan lagu-lagu, ambillah timbalan Perdana Menteri. Tidak. Ya. Saya baru di Ranau. 1 minggu 3 kali padam lampu. Sabah Maju Jaya. Kamu pernah dengar di Kuala Lumpur Putrajaya padam lampu? Sudah jalannya bertingkat-tingkat. Kereta api lagi yang laju dibuat oleh si Najib. Buat apa kau buat kereta api? Sudah ada jalannya yang bertingkat-tingkat. Pasal apa itu? Mau dikasih tunjuk, inilah capital city kita. Tapi umatmu miskin, makan pun tidak cukup. Sekolah tidak berkasut anak-anak. Tidak ada buku mereka. Inikah kita selaku pemimpin di muka bumi ini yang dinamakan berhikmat kepada umat? Bukan. Dengan itu pilihan raya ditentukan. Tolak mereka. Jangan undi mereka. Boleh? Ya. Kuat tepukannya dia. Siapa namamu itu? Awang Kuasa. Oh, saya harap tuan-tuan dan puan-puan, ya, sambil ada yang hadir. Kalau berdasarkan dengan jumlah kali ini yang hadir nih, insya Allah suaranya kita boleh ambil. Macam mana kita tidak boleh ambil? Kalau saya dengar macam-macam cerita, banyak mau. Si Maximus pun mau pindah kemarin, tidak tahu betul ke tidak. Pasal apa mau pindah? Saya pergi Kota Murudu, Datuk Seri, waktu bulan puasa ini. Saya pergi Kota Murudu, saya belilah tempat saya beli buka puasa. Saya pergi gerai-gerai. Lepas itu aku berjalan. Bila berjalan, berlubang jalan. Ada airnya. Nah, inilah pembangunan yang maju. Si Maximus bilang. Kota Murudu adalah daerah yang maju. Rupanya jalannya berlubang di Pekan. Bukan di kampung, tapi di Pekan. Saya beritahu, ini suara rakyat. Pilihan raya akan datang, waktu saya letak calon saya di situ lawan dengan si Maximus, siapa dia? Kita kalah 600 saja. Kan? Calon kita, saya lupa sudah nama calon. Terlalu banyak orang minta jadi calon, ini yang saya lupa ini. Kadang-kadang yang saya bimbang ni, pernah saya habis naik kereta saja. Tadi lepas solat di Kundasang, naik kereta sudah berbunyi-bunyi telefon. Ya. Yang satu telefon kampung ini, kawasan ini, tuh jangan lupa si Anu itu jadi calon. Sekali pun buka telefon satu, mau calon lagi. Jangan gaduh pasal calon. Gaduh untuk kita tumbangkan PN, GRS.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Saya yakin dalam senario politik di negara Malaysia pada kali ini, pilihan raya ke-15, banyak petunjuk Tuhan. Sudah UMNO BN kalah, tidak Tuhan, mereka berkuasa. Miracle berkuasa diturunkan berbagai gejala. Ada yang ayam telur tidak boleh selesai. Betul. Ada si Ismail Sabri yang penjara presiden parti UMNO-nya. Mahathir waktu itu siasat, bawa pergi mahkamah sampai ke si Mahyudin, dibicara di mahkamah, panjang waktunya 4 tahun. Bila sampai naik presiden UMNO, presiden bekas UMNO masuk penjara. UMNO kasih masuk UMNO dalam penjara itu. Keadaan yang berlaku berbagai. Lepas itu gaduh berbagai-bagai keadaan. Pemerintahan petunjuk yang ada kepada umat. Dalam video, bukan saya cerita, dalam video itu ada. Gaduh sana siapa jadi Perdana Menteri. Ya, berbagai keadaan yang ada. Ya. Begitu juga seperti yang saya nyatakan, petunjuk umat kepada rakyat di negara ini. Kononnya si Anwar jadi pilihan. Kalau ikut, sebenarnya bukan Dola Bedawi yang sepatutnya jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim. Bukan si Najib yang sepatutnya Perdana Menteri, Anwar Ibrahim. Bukan sepatutnya si Najib Perdana Menteri, Anwar Ibrahim. Bukan si Mahyudin Perdana Menteri, Anwar Ibrahim. Bukan si Ismail Sabri, patut Anwar Ibrahim. Kenapa Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri? Ini ada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memungkinkan orang boleh berusaha, orang boleh kerja, tapi penentuannya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah petunjuknya. Bayangkan masa kita berkuasa, bertungkus lumus saya kempen di Sabah ini. Dewan tidak boleh dipakai. Saya pergi Kota Belud. Jangan kau ingat, buka puasa saya di situ. Masjid saya tidak boleh sembah. Salat tarawih pun tidak boleh. Saya orang Islam. Buka puasa, lepas itu mau sembahyang tarawih tidak boleh. Terpaksa di kampung si Ruah Mastan ini. Buka puasa dekat siring laut itu yang banyak monyet melompat-lompat itu. Kusuk saya hilang, saya kusuk sembahyang itu. Pasal saya nampak tengah saya solat maghrib, lepas itu monyet pula melompat, teriak-teriak lagi dia. Nasib dia dah teriak, hidup warisan. Bayangkan keadaan dia, bertungkus lumus kita. Saya tumbangkan adik saya. Saya tumbangkan bapak saya di Sempurnatun sekarang. Bekas Ketua Menteri, bekas TYT. Menitis air mata saya. Dalam salat saya. Bukan saya menghina bapak saya, tidak. Tapi bila saya rasa dalam jiwa saya perlu beramal. Amalan saya tidak mengira, adik saya tidak mengira, bapak saya. Amalan saya mau memerintah menang untuk membantu umat di negara ini. Sudah menang, gaduh dalam Pakatan Harapan. Si Anwar, kita berkuasa, ditumbangkannya gitu. Siapa yang jatuhkan saya di Sabah ini? Dimulakan dengan 3 orang. Siapa 3 orang? 1 Kenny Chua, 1 si William. YB William dari si Jeffrey, dua namanya ini. 1 Jeffrey, 1 William. Dari Sendakan. Si Kenny Chua, kamu tahu dia orang Inangan. Yang 1 lagi YB si Roni. 2 PKR, 1 DAP. Itulah rakan kongsi saya dalam warisan kerajaan negeri Sabah. Orang yang keluar mula-mula, apalagi yang lain melompat macam kata itu, keluar terus mengikut. Keluar orang itu. Bayangkan keadaan dia. Saya beritahu dengan Tun Mahathir, we are not going anyway. You know, promise we have done to the people in this country, and yet we are driven by greed to become somebody. Ya? Jawatan yang kita kejar. Nah, ini yang membimbangkan saya. Bila saya bubar dewan di Sabah, bubar dewan. Pasal si Musaman di pujuknya orang itu. Sudahlah 3 orang terpujuk, ada lagi di pujuknya. Pujuk sana, pujuk sini. Saya beritahu sama rakyat, kabinet saya, kita akan bubar dewan. Jangan, ini bukan pasal apa. Saya tidak mau serahkan. Bukan orang yang menang, kita yang menang ini. Lepas itu bubar dewan, sudah bubar dewan 1 hari sejak pilihan raya,
Si Anwar terbang pergi Kuala Lumpur. Dia terbang, dia tinggalkan saya. Dia datang pergi rumah saya, minta kursi 14. Saya bagi 7 saja. 7 saja saya bagi. Dekat-dekat sama kamu ini. Jangan takut. Aku mau undi saja ni. 7 saya bagi. Mana ada pemimpin dari Kuala Lumpur jumpa dengan pemimpin Sabah minta kursi untuk bertanding di Sabah. Cuma di bawah warisan saja mereka datang. Minta 14, saya bagi 7. Sudah bagi 7, menang 2. Aku bilang sayang 2 menang. Bagi Apko datang si Dompok dengan Tan Sri Wincit Sangkang, pejabat saya. Minta 18, saya bagi 14. Saya bilang Matius Tangau cukuplah itu. Kalau ikut saya tidak mau bagi ini 14 ini. Kasih sama dorang pasal parti tempatan. Hormat kononnya parti tempatan. Sekali tengok lepas pilihan raya 1 saja menang dari 14. Hari pertama pilihan raya di Sabah, Anwar terbang pergi Kuala Lumpur. Saya tanya Christina Liu, Chris, where's your president? Oh, Dato' Sri sorry, he flew over to KL. Why? Convincing number, formidable number. Jumlahnya cukup untuk angkat sumpah jadi Perdana Menteri. Macam mana dia cukup jumlahnya? Kita sudah kalah direbut oleh si Mahyudin. Bagi Mahyudin, bayangkan si Mahyudin 13 saja MP dorang bersatu. Dari 13, Mahathir 6 tinggal, diambilnya 7. Boleh pula si Mahyudin yang 7 MP boleh jadi Perdana Menteri. Kenapa saya 8 MP tidak boleh jadi Perdana Menteri? Orang saja boleh ke? Macam mana Anwar boleh dapat jumlah yang dikatakan convincing number, formidable number? Rupa-rupanya di belakang saya dia tanda tangan sama UMNO. Alliance disokong, dapat SD dia 100 lebih, dia cakap jumlahnya cukup, saya tunggu Agung mau angkat sumpah. Ini kawan saya dalam politik. Orang putih bilang, you stab your friend from behind. Kau tikam saya dari belakang, saya tolong kau punya PKR, saya tolong kau punya DAP, kasih menang si Jinja, kasih menang si Chan, kasih menang si Christina. Tapi di belakang saya bekerja sama, dia dalam UMNO pula. Yang saya berlawan pula dengan UMNO di sini. Siapa lawan saya? 6 bekas ketua menteri. Si Musa Aman, si Chong Kakyat, si Salih Sekruak, bergabung dong semuanya itu untuk melawan saya. 6 ketua menteri datang, si Mahyudin, Perdana Menteri pula Malaysia datang, kasih tumbang saya. Bukan senang juga melawan, dong ingat badan saya kecil, takut saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, pasal itu saya tidak mau kerjasama alliance ini. Saya sudah rasa dalam UMNO, hampir 30 tahun dalam UMNO Barisan Nasional, di penjara saya, digantung saya, dipecat saya. La haula wala quwwata. Yang berjasa jadi digantung, yang berbakti dibuang. Masa saya dalam UMNO hero, Timbalan Menteri Pertahanan, inilah benteng. Waktu saya Timbalan Menteri Pertahanan, hero kami UMNO di Sabah ini Datuk Syafiq Akhtar. Sudah aku keluar dari UMNO melawan PTI aku. Bagus ini. Sejak bila pula saya jadi PTI ini? Ya Rabbi. Datuk Matusin ini orang lama ini. Dia kerja dengan pakcik saya waktu dulu pakai baju pendek dia. Baju pendek selur panjang, kasut putih, pakai netai dulu orang ini. Pegawai dulu Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan Abang Sanin Pandin. Abang Sanin itu setiap saya tetap saya ingat, kalau saya tidak silap itu. Ya, zaman lama sudah itu. Keadaan yang berlaku pada hari ini, kita kena berdiri teguh. Kita rakyat Malaysia di Sabah, kita ini orang Sabah, saya ini bukan PTI lah. Kalau setiap pilihan raya datanglah itu. Datanglah PTI ini.
Lepas pilihan raya tidak ada PTI itu. Siapa yang PTI? Bajau. Apa dong ingat Bajau Tuaran ini PTI? Kali ini tumbangkan si Maximus PBS-nya. Betul lah. Ada pula Bajau digelarnya PTI. Ya Rabbi. Sudah pernah Ketua Menteri Pitalo. Sudah pernah Ketua Menteri Chong Kak-hiat. Sudah pernah Ketua Menteri Yong Tekli. Sudah pernah Ketua Menteri si Haris. Pakistan lagi si Haris. Mana dong sebut PTI? Betul. Yang si Zahid dia keluar TV Ponorogo, orang Jawa. Tidak pula digelar orang PTI. Tapi orang Bajau ini digelar PTI. Pasal pilihan raya. Apa tujuannya? Kasih pecah umat KDM. Saya cukup sedih. Keluarga KDM ini. Paling banyak parti di Malaysia ialah bangsa KDM. Betul kan? Dari partinya bercinta sampai partinya berbintang. Star. Macam-macam. PBRS lah, Star lah, PCS-nya lah. So sad to see. Berpecah. Semua mau jadi presiden. Semua mau jadi ketua. Tidak apa. Saya jadi presiden, anak saya menteri. Si Joseph Kuri. PBRS. Si Jeffrey bukan main. Sedap telinganya. Samalah sama Yong Tekli. Kalau sudah disebutnya orang-orang PTI. Black Sunday, pakai baju hitam macam kau punya baju itu. Sekali tengok-tengok pengundi di Kudat 16.000 didaftar ke SPR orang India. Bukan saya bantah bangsa dorang, saya sayang juga orang India dia. Bukan pasal makcik saya kawin orang India di Sempurna itu. Ada makcik saya kawin orang India. Masa saya kecil-kecil kalau saya sembahyang tarawih itu kami buat susun-susun di situ. Ikut tarawih bukan mau sembahyang tarawih, makan roti canai. Pasal dia punya restorannya India. Oh tahu budak-budak kan. Ikut juga. Macam saya sudah banyak anak dia. Jadi bila saya tengok, bukan kita benci, bukan saya cakap. Ni bila I said that, I'm not belittling the Indian in this country in Malaysia. Ya, ini yang saya katakan. Ya. Tapi kena ada jas. Yang di Kudat ini bukan orang India ini. Yang di Kudat ini orang Bajau Ubian. Mana pula saya ini Bajau itu rumpun nenek saya perempuan itu. Nenek perempuan saya itu sama rumpun dengan Tun Mustafa itu. Orang Ubian itu. Pasal itu bila saya beritahu. Masakan saya bodoh ini. Besok nanti MIC bertanding di Kudat. Kalah itu Bajau itu. Betul kan? Pasal sudah ramai India di situ. 16.000 itu. Keadaannya, tapi disebut pula itulah warisan yang buat itu ya. Dr. Chong ni pakar ini. Dr. Chong dia pakar pasal siapa yang buat IC, siapa yang pengurusinya siapa, yang timbalannya saya dengar tidak tahu betul kah pengurusinya si Musaman lah. Timbalannya Yahya Husin lah. Setio sekerjanya si Jafar Khan. Dia cakap bukan saya cakap. Pasal dia buat kerja. Tapi yang bersalah ini Datuk Syafi. Tiap-tiap ada yang di Sabah ini. Saya punya salah. Oh tidak ada jalan. Pasal dia Menteri Luar Bandar. Apakah Parbaba Menteri Luar Bandar tidak bersalah? Apa Tun Razak bekas Menteri Luar Bandar tidak bersalah? Saya saja yang bersalah. Sampai pilihan raya PTI. Lepas pilihan raya Sabah maju jaya. Bukan main ini. Kali ini tumbangkan dorang. Boleh? Dipecah orang-orang kita KDM. Tidak cukup pati-pati datang pula anak didik saya yang saya bantu. Namanya si Peter Anthony. Bila saya tengok janganlah kau keluar. Apa kau ingat kau jadi menteri musim semusa? Kau tidak dapat menteri itu. Yang kasih menteri sama kau daripada Malalap ini warisan bah. Kasih menteri. Lepas itu yang saya cerita tadi di Ranau. Di Ranau, putus jalan di Ranau satu ketika masa saya menteri itu. Runtuh tanah di situ. Tidak sampai 1 minggu saya menteri keuangan, saya bagi kelulusan 30 juta kasih siap. Tidak sampai 3 bulan siap jalan di Ranau itu.
Dia Menteri Kerja Raya. Saya pun tidak tahu siapa dia bagi kontraktor. Cuma saya beritahu, saya ini tidak kira siapa jadi kontraktor. Si Chong apakah Chong Penbonyo itu apa namanya? Chong apa itu? Chong Baby. Janganlah sebut barangnya. Mana saya putuskan itu? Saya tidak hentikan Penbonyo project di Sabah ini. Cuma saya beritahu dengan kerajaan pusat Tun Mahathir, it's not right. 17 million of the money for this Penbonyo managed by a committee PDP. PDP ini yang Setiausaha Kerja Pemuda UMNO si Sehelmi pula jadi konsultan untuk jaga Penbonyo. Di Sabah 17 miliar. Saya beritahu kenapa pula pemuda ini yang menguruskan. Kenapa tidak bagi dengan JKR? JKR ada engineer. JKR ada department. Kenapa kita letak kepada badan yang diurus oleh bekas Setiausaha Kerja Pemuda UMNO? Semuanya UMNO. Itu yang kadang-kadang saya tegur Datuk Nagib, Datuk Brother Don Rudis. Dialah Menteri Keuangan, dialah Perdana Menteri, dialah juga penasihat 1MDB, dia juga bermacam-macam. Itu yang saya beritahu. Tidak Tuhan, itu petunjuknya banyak itu. Saya pun nampak, bukan saya mau tegur apa-apa. Undang-undang sudah berjalan, saya tidak mau mencaci menghina dia kawan saya. Saya doakan dia mudah-mudahan sehat. Ya, undang-undang jalankan. Pasal ini penting kepada kita. Dan saya bimbang di Sabah ini. Kita dipecah-pecah. Pasal itu saya tidak mau wujudkan parti Bajau Sabah. Betul, saya ini penasihat Osbo ini. Si Pandikar datang sama si Sali di rumah saya waktu doang tidak ada kerja itu. Dibuang oleh si Musa itu. Doang masih hidup itu tanya betul ke tidak ini. Si Pandikar datang pergi rumah, Datuk Sri, kau punya rumpun ini. Keluar rumpun itu macam PTI keluar. Sudah tidak ada kerja berumpun terus. Sudah ada kerja ditinggalkan terus GRS bergabung pula di bawahnya Asnur dengan si Mahyudin itu. Bila saya beritahu keadaan apa yang kita mau bawa ini. Cukup. Jangan kita gunakan bangsa-bangsa yang ada. Kita kena ubah. Dan saya harap orang-orang KDN sudah ada PBS, sudah ada STAR, sudah ada PBRS, APCO, banyak betul Bapak di KDN ini. Terence, ya. Si Terence ini naik presiden, bukan PTI ini. Orang dusun ini kedazan daripada Pinampang ini. Boleh pula digelar itu. Orang Sungai si Ismail ini. Sungai kawan. Sungai ke bukit? Oh sungai. Bukan PTI ini. Jadi ini yang saya beritahu, janganlah hina. Max, saya mau tawarkan kita kerjasama dengan PBS. Pasal saya mengenali. Pantai Timur kita kuat, Cina kita kuat. Cuma di pedalaman tidak kuat. Saya mau beramal menyatukan umat di Sabah ini. Pasal saya ingat PBS di antara parti yang cukup lama. Memerintah 10 tahun di Sabah. Tapi hari ini memerintah tidak ada. PBS dia punya MP lebih daripada 15 dahulu. Hari ini tinggal 1 MP-nya. Adunya 38. Hari ini tinggal 7. Kemana dia? Bergabung-gabung. Kalau kau bergabung mati kau itu. MCA bergabung dengan UMNO, kosong MP-nya. MIC bergabung dengan UMNO, tinggal 1. Gerakan dengan UMNO, kosong MP, Pulau Pinang pun hilang. Saya bergabung dengan UMNO, kena penjara. Bagus gabungan ini. Jadi ini yang saya beritahu. Kita di Sabah, kita gunakan landasan parti tempatan Sabah yang dinamakan parti warisan. Boleh? Besok kita dapat 25 kursi parlimen. Tidak akan ada kerajaan terbentuk di negara Malaysia ini. Suara kita kuat. Mana kamu suka? Suara si Mahyudin kuat yang disokong oleh si Gigi, ataupun suara parti warisan yang suaranya orang Sabah ini akan kuat. Tidak akan ada kerajaan dibentuk. Orang pula menawarkan. Besok kita dapat 25. Kau mau jadi Perdana Menteri? Kau dengar cakap saya. Kau tidak dengar? Aku yang satu ini mau ini. Pasal orang situ banyak dong punya itu. Ada PN, ada BN, macam-macam PP, berpakat-pakat, tapi bunuh antara satu dengan yang lain. Betul tak? Perikatan Nasional, Barisan Nasional, atas nama sedap telinga,
mendengar nasional. Balik, jangan. Kita pertahankan warisan, yaitu khazanah yang ditinggalkan oleh umat. Bila kita membentuk Malaysia, hak kita sebagai orang Sabah. Pilihan raya ini pastikan hak kita 25 kursi ini ditentukan oleh orang Sabah. Ini GRS gabungan, sudahlah minyak dirompak, sudahlah gas dirompak, kursi parlimen pun dorong rompak. Macam mana kursi parlimen dirompak? Si Pairin punya parti PBS dulu punya kuat, dibagi 3 kursi saja. Bukan kursi si Mayudin ini. Ini kursi orang Sabah ini. Si Jepri 2. Si Kurup 1. Bagus segala orang. Pasal itu bila Tun Mahathir telepon, bila si Anwar mau berunding, berkata boleh runding, saya bilang dia, I want to form my party, I want to strengthen my party. Tun Mahathir, saya bilang no, cukup Tun. Penat sudah saya berunding-unding, bergabung sama kamu ini. Saya bergabung dengan rakyat. Pilihan raya ini kita bergabung rakyat, kita tentukan kita menang. Baik saya bergabung dengan orang-orang Tuaran ini daripada saya bergabung dengan Sia Gigi. Sia Gigi jumpa saya, datang ke rumah saya. Saya bantu dong Sia Gigi ini dalam politik ini. Saya beritahu Gigi, pasal apa kau datang? Tolonglah aku. Pasal si Bung Mokhtar ini mau kasih jatuh. Saya beritahu dengan dia, Gigi, kau keluar dari Bersatu baru kau datang, jumpa saya balik. Yang menentukan kuasa kita jadi YB. Apa dong ingat dorang jadi YB di Tuaran? Saya boleh jadi YB di Sempurna pasal dorang di Kuala Lumpur yang menentukan saya YB di Sempurna. Orang Sempurna itu. Betul lah. Yang menentukan siapa parlimen di Tuaran ini orang Tuaran. Pastikan kita menang. Jangan pecah-pecah, ini tidak. Sudahlah minyak diambil, sudahlah gas diambil, sudahlah emas kopa mamut diambil, kursi pun orang ambil. PN9 tinggal dengan PBS, Busta, PBRS 1, 2. Kemana kita mau bawa? Yang kita punya kursi, bila saya datang ke Kuala Lumpur, bertanding di KL, kacau ini sapi datang kemari. Oh kacau, si Guaning datang ke Tenom tidak kacau. Apa Guaning tidak tahu berapa kursi di situ itu? Cina berapa itu? Tapi oleh kena saya bantu mereka di Tenom, sehingga hari ini MP Tenom itu di EP. Kemarin saya pergi Tenom, saya mau bawa dan saya akan balikan Tenom itu menjadi milik warisan itu. Bukan, tidak boleh. Richard Lee orang Keningau ini. Ya. Datang dari rupanya dari Keningau. Jangan kau datang ke Tuaran, kau undi di sana. Boleh Richard? Nah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hormat sekalian, landscape politik negara ini kita boleh tentukan. Kita kembalikan hak kita dalam pilihan raya kali ini dalam 15. Serius, ini saya cakap betul. Bukannya saya bergurau. Saya yakin kali ini kalau sekiranya kita dapat 25 kursi, tidak akan terbentuk kerajaan di Malaysia. Cukup serius. Kalau kita dapat kursi sedang sekarang pun kita dapat 8, menelpon dorang. Dorang tidak pernah telepon si Musa itu, dorang tidak pernah telepon Congkap Kiat, dorang tidak pernah telepon si Ajiji, dorang telepon sama saya. Dapat saja kita 25, kita akan tentukan landscape politik negara Malaysia, kita kembalikan macam 63. Boleh. Hak kita bukan tidak boleh. Kamu punya kuasa ini. Kamu punya undi ini. Sampai bila kita Sabah bangkit ini. Sampai bila kita mau sedar ini. Boleh bagi duit untuk Sarah Maiti kita. Dibagi duit hidup barisan. Bagi duit hidup GRS. Tidak akan ada kerajaan ini boleh dibentuk. Dorang akan memerlukan sokongan daripada bumi Sabah dan bumi Sarawak ini. Besok lusa saya terbang pergi Kuala Lumpur. Saya akan umumkan calon.
Hari ini saya tidak umumkan calon di Tuaran, kamu tunggu dulu. Nanti dulu, ya. Saya umumkan calon. Banyak orang mau bertanding ini. Di Kuala Lumpur itu. Ada satu pakar doktor di Kelang. Ada satu itu bertanding di Ampak, di Pandan. Banyak yang bertanding ini. Yang ketua saya di Kedah, bekas Menteri Agama, Ustaz Fadil Hanafi. Dia akan bertanding itu. Di Kedah itu. Ya. Bekas speaker Dewan Undangan Negeri Perlis. Ini speaker Dewan Undangan Negeri Perlis. Tolong ingat, saya ini ada juga pengaruh, bukan hanya di Sempurna Buli, juga di Semenanjung. Pasal istri saya ini orang Semenanjung. Ya. Boleh juga menantu saya ada orang Kelantan, ada orang Pulau Pinang, ada orang Johor. Ya. Bukan saya katakan ini Sabah untuk Sabah, tidak. Yang saya katakan Sabah ini pertahankan hak dia ini supaya kita katakan just. Jangan kami punya minyak, kau ambil 90%. Bagilah sikit-sikit, bukan saya minta 50%. Saya bagi Tun Mahathir. Tun bagilah, bukan saya minta 50%. Bagi 20%. Ini tidak ada duit. Kalau bagi 20% bankrupt. Apa bankrupt ke Petronas? Bila dorang bail out mas, kapal boleh hilang 6 bilion, bankrupt Petronas. Berapa bilion Petronas dalam belanjawan ini bagi dengan kerajaan persekutuan itu. Bilion duit. Bukan setakat bagi kepada Kementerian Keuangan, bagi dengan UMNO pun ada. Duit kita. Orang Tuaran, orang Sempurna, orang Sipitang, orang Kimanis. Bayangkan, saya pergi Kimanis 3 minggu yang lalu. Ada satu proyek besar di Kimanis. Beratus juta. Saya tanya orang kampung siapa kerja. Tuh, 2-3 ekor saja orang Kimanis. Yang lain orang luar. Sudahlah, minyak kita punya, pekerjaan pun bukan milik kita. Kemana kita mau letak ini? Pasal itu besok kita perintah, insya Allah saya tidak akan mau jadi pembangkang. Pasal saya bimbang, si Rahman ini, Jalil ini, aman, kawan-kawan lama. Dan kita tuh susah lah jadi pembangkang ini. Kau bukan presiden, presiden ini perlu sudah ini berucap ini. Pasal saya merayu-rayu untuk dapat undi. Masakan orang Sabah minta tolong sama orang Sabah, tidak boleh bagi orang Sabah yang ditolongnya bersatu presidennya si Mahyudin. Ajiji ya Rabbi, kemana lah kau ini? Kan? Si Mahyudin bertanding di Johor, 2 kursi saja dapat. Bekas menteri besar, bekas Perdana Menteri. Kali ini pilihan raya umum tidak akan dapat perintah itu. Percaranya dengan saya. Keadaan politik. Mahathir itu tidak akan menang besar itu. Gabungan tanah air. Bergabung sejak kerjanya. Saya dengar mau bergabung lagi dengan si Mahyudin. Bergabung dengan si Mahyudin. Yang buang dia dengan anak dia daripada parti bersatu. Kemana politik yang kita bagi contoh kepada umat? Nilai apa yang kita mau paparkan kepada rakyat Malaysia ini? Kau bergabung pasal apa? Saya sanggup tumbangkan diri saya. Saya sanggup tidak ambil jawatan timbalan Perdana Menteri. Bukan nafsu saya penuhi. Kalau saya mau jadi timbalan boleh itu. Betul. Ini bukannya kita cerita bohong. Ditawarkan saya timbalan Perdana Menteri. Menteri Halal wal Sabah. Lepas itu UMNO pula memesyuarat. Tawar lagi 2 kali. Tan Sri Omar tawar. Datuk Sri si Najib pengurusi. Si Ismail dicadangkan. Jadi kau viral bagi semua orang sama ada saya bohong itu. Dicadangkan Mas Sabri timbalan Perdana Menteri, kau jadi timbalan. Nah, haula wala quwata. Di London, di UK, orang India pun jadi Perdana Menteri sudah itu. Betul lah. Namanya si Sunak. Rishi Sunak. Waktu saya belajar mendarat di London tahun 1976, tidak jangka dalam pemikiran saya orang India boleh jadi Perdana Menteri. Pilihan raya kali ini ke-15. Jangan kamu anggap pula orang kita tidak boleh, orang Sarawak tidak boleh. Kalau si Mahyudin 7 sejak dia punya MP, kalau kita punya 25, bukan saya, banyak lagi. Tidak semestinya saya, orang Sarawak banyak juga yang layak itu.
Tapi bukan jawatan yang kita kejar. Kita kena perbetulkan sistem pemerintahan, keuangan yang ada. Pengurusannya mesti tulus. There must be transparency yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tengok jam sudah budak-budak ini. Jadi panjang menunggu dari jam 11. Saya tidak mau cerita panjang, nanti undinya tidak panjang. Tapi saya harap kepada tuan-tuan, pilihan raya ke-15, kita tuaran, undi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ucapan dan amanat yang disampaikan oleh Presiden Parti Warisan Malaysia. Dan apa yang kita harapkan, bahwa apa yang telah disampaikan oleh Presiden sebentar tadi, bolehlah tuan-tuan sebagai wadah seterusnya menyampaikan perkara ini kepada rakan-rakan kita yang berada di luar. Terima kasih kepada yang berhormat Bapak Presiden. Ya, untuk acara kita seterusnya, di sini kita ingin maklumkan kepada jemputan yang hadir, termasuk Datuk Seri Presiden, bahwa warisan tuaran seperti yang telah dikatakan oleh Datuk Ketua Bahagian telah pun menerima beberapa orang-orang kuat daripada parti lawan untuk sama-sama menyertai berpadu tenaga menyumbang kepada kejayaan warisan di daerah tuaran ini. Untuk itu kita persilakan Saudara Azmat Rais untuk menyampaikan hasrat beliau ya. Sebelum itu kita persilakan angkat dulu yang di depan tuh. Kemasukan beliau merupakan EJK UMNO Bahagian Tuaran. Saudara Azmat Rais, adinda saya, tahniah kerana sama-sama menyertai dengan Parti Warisan Malaysia. Seterusnya kita persilakan Saudara Jonathan Peter yang meninggalkan APCO Kilo untuk meneruskan perjuangan politik beliau bersama dengan Parti Warisan. Persilakan. Diikuti dengan Saudara Jebin juga APCO dari Kilo. Seterusnya Saudara Harun dari Peninggalan. Saudara Hamzah daripada Bersatu Tuaran ya, turut sama meninggalkan kerajaan negeri. Untuk makluman Datuk, bersama-sama kita ada 80 cawangan baru Datuk yang akan menyerahkan keahlian, tapi kita hanya akan panggil 13 orang saja. Terdiri daripada Ketua Cawangan Pengiran Warisan Laya-Laya, Saudara Pengiran Zakaria. Persilakan. Seterusnya dari Cawangan Sulaman Laik Muhammad Hamizi. Seterusnya dari Kampung Baru Selaut, Saudara Ustaz Rusdi Haji Johari. Seterusnya daripada Kayu Ranau, Cawangan Kayu Ranau, Saudara Faizal Abdullah. Dari Penimbangan Baru, dipersilakan Madam Su. Seterusnya daripada Regarding Center, Saudara Madlin Manan. Seterusnya dari Cawangan Telepok, Ali bin Jali. Juga dari Telepok Center, Saudara Abdul Hamid Hadi. Dan satu lagi juga dari Telepok saya, Saudara Gulam Syarif.
Seterusnya dari Kampung Belontos Simpangan, Suparno Fardi. Dari Kampung Lok Nunuk, Sandak Seman. Cawangan Trudai Kindu, Saudara Pajuli Abdul Ghani. Dan dari Cawangan Kindu Atas, Saudara Nin Iman. Sementara JK-JK yang lain ataupun kota Cawangan yang lain boleh berada di bagian belakang sesi fotografi. Terima kasih kepada semua yang telah menyampaikan barang-barang. Untuk seterusnya dipersilakan daripada Wirawati Warisan Tuaran untuk menyerahkan cenderahati kepada Ketua Bahagian untuk disampaikan kepada Yang Berhormat Datuk Presiden. Tuan-tuan dan puan-puan, ini tibalah masanya untuk kita melancarkan website dan hotline Warisan Tuaran yang merupakan satu-satunya bahagian di negeri Sabah ini yang telah pun membuat dia punya website sendiri untuk ditandatangani sebagai tanda resmi pelancaran hotline Hari 15 Warisan Tuaran. Dan seterusnya dipersilakan Wira dan Wirawati bersedia untuk pelancaran hashtag Tuaran Bangkit. Untuk sama-sama melalui ruang hadapan. Terima kasih. Dan inilah dia slogan yang cukup panas ketika ini, Datuk Seri. Tuaran akan bangkit. Dan inilah pendukung-pendukung Tuaran Bangkit tahun 2022 terdiri dari Wira dan Wirawati Warisan Tim 170 Tuaran. Silakan. Oke, silakan. Inilah dia ya. Wira-wirawati daerah Tuaran yang bertugas lumus memastikan gerak kerja warisan sebagai Tuaran Bangkit ini akan terus bergerak sehingga berakhirnya pilihan raya pada 19 bulan November ini. Iya. Tuaran Bangkit. Jangan salah eja.
tuan sekalian, kami selaku Jawatan Kuasa Kerja mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dia semua yang telah pun melibatkan diri, penyumbang tenaga maupun idea dan juga kalaupun tidak dikatakan banyak sedikit uang ringgit untuk menjayakan majlis kita pada petang ini. Terima kasih kepada semua yang hadir, Abang Kehormat ahli jawatan kuasa bahagian, ketua-ketua PDM, ketua-ketua cawangan, Tuan Haji Awang Kuasa yang telah menyediakan dapat perhimpunan, ketiga-tiga sayap barisan, anggota-anggota yang bertugas mengawal lalu lintas, semua yang dukung majlis kita petang ini. Terima kasih dari kami pelaksana program kali ini. Semoga kita bertemu lagi di lain sesi perjuangan acara akhirnya ini. Sekian. Tidak sempurna rasanya kalau kita tidak tutup acara ini dengan perangkap pantun ya yang telah disediakan oleh Jawatan Kuasa Kerja. Merakit garah mengait buah jatuh dalam perahu, rakit kita semarwah, teguh berdiri berganting bahu. Terima kasih kepada semua yang hadir, Jawatan Kuasa yang ada, sama-sama kita bertemu petang ini. Kita akan terus kekal di sini untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertinggal ya.